Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1, bidang ibadat, tajuk Wuduk Sempurna. Mari kita saksikan. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, mari kita lihat apakah dia tujuan kita berwuduk. Yang pertama, kita wajib berwuduk kerana untuk menunaikan solat. Maka kita wajib berwuduk. Contoh yang kedua, iaitu apabila kita menyentuh Al-Quranul Karim. Apabila menyentuh Al-Quran, kita wajib berwuduk. Contoh yang ketiga, apabila melakukan tawaf di Baitullah ataupun tawaf di Kaabah, maka kita wajib berwuduk. Yang kedua, tujuan berwuduk ini akan menjadi sunat, iaitu sunat kita berwuduk. Apabila contoh yang pertama, sebelum tidur. Antara adab-adab tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak masuk tidur adalah dengan mengambil wuduk. Contoh yang kedua, ketika kita menuntut ilmu. Contoh yang ketiga, kita disunatkan berwuduk apabila membaca Al-Quran. Di sini membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran itu sendiri, maka kita disunatkan untuk berwuduk. Contoh yang keempat, kita disunatkan berwuduk apabila masuk ke masjid. Dan contoh yang terakhir, kenapa ni? Apabila kita marah, maka untuk mengawal kemarahan itu adalah lebih elok dengan kita mengambil wuduk. Ini juga dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, mari kita fahami. Yang pertama, pengertian wuduk. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Diulang lagi sekali. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Yang kedua, hikmah berwuduk. Antaranya ialah menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Sebelum kita melangkah kepada tata cara wuduk, mari kita fahami petunjuk ataupun indikasi yang saya paparkan ini. Kita lihat pada indikasi yang pertama, iaitu gambar wuduk ataupun gambar murid sedang mengambil wuduk tetapi berlatar belakangkan warna merah. Kita lihat apa penerangannya. Gambar yang mempunyai latar belakang berwarna merah menjelaskan mengenai sunat-sunat wuduk. Gambar yang kedua sama seperti gambar di atas tetapi mempunyai latar belakang berwarna biru. Apakah maksudnya? Mari saya jelaskan. Gambar yang mempunyai latar belakang berwarna biru
menjelaskan mengenai rukun-rukun wuduk. Jadi di sini, di dalam amali wuduk kita kena kenal pasti apakah dia sunat-sunat wuduk dan juga apakah dia rukun-rukun wuduk. Di mana rukun-rukun wuduk ini adalah penting. Sekiranya kita tertinggal, maka wuduk kita itu tidak sah. Mari kita saksikan amali ataupun tata cara wuduk seterusnya. Mari kita amalkan cara berwuduk yang betul mengikut urutan-urutan gambar berpandukan nombor-nombor. Baiklah, yang pertama, bersugi. Iaitu dengan cara membersihkan gigi dengan kayu sugi ataupun secara alternatifnya dengan menggunakan berus gigi dan ubat gigi pada masa ini. Iaitu yang pertama, ini adalah perkara sunat. Perkara kedua selepas bersugi ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, yang ketiga adalah membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Seterusnya, yang keempat, berkumur-kumur. Kemudian, yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian, yang keenam, berniat ketika membasuh muka. Lafaz niatnya ialah nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Niat ini kita sebut ataupun hadirkan di dalam hati. Berikutnya, yang ketujuh, membasuh muka sebanyak 3 kali. Itu adalah sunat. Kita lihat kawasan yang perlu dibasuh, iaitu keseluruhan muka, bermula daripada anak rambut di atas bahagian dahi, membawa kepada cuping telinga hingga ke bawah dagu. Kemudian yang ke-8 ialah membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Lihat, had basuhan bagi tangan hendaklah melebihi siku kita. Kemudian yang ke-9, menyapu sebahagian kepala. Sekiranya lebih, tidak mengapa, itu disunatkan. Itu sunat membasuh keseluruhan kepala, iaitu dengan cara menyapu hingga melewati bahagian depan rambut, sekurang-kurangnya sebahagian kepala. Kemudian yang ke-10 ialah membasuh telinga. Disunatkan sebanyak 3 kali. Yang ke-11 ialah membasuh kaki hingga ke buku lali. Ya. Inilah contoh had basuhan bagi kaki, iaitu sehingga melepasi buku lali. Lihat pada gambar yang dibulatkan. Kemudian yang ke-12 ialah tertib. Tertib ini bermaksud kita melaksanakan perbuatan wuduk ini bermula daripada yang pertama, kedua, ketiga, mengikut urutan yang betul.
Yang terakhir, iaitu yang ke-13, ialah membaca doa selepas wuduk. Mari kita sama-sama lihat dan baca doa ini, doa selepas kita selesai mengambil wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Untuk memberikan kefahaman kepada murid-murid, mari kita imbas kembali tata cara mengambil wuduk daripada yang pertama hinggalah kepada diakhiri dengan bacaan doa. Sebelum itu, saya nak tunjukkan mengenai indikasi, iaitu supaya anda dapat membezakan yang pertama, sunat-sunat wuduk, dan yang kedua, rukun-rukun wuduk. Perlu diingatkan, rukun-rukun wuduk ini adalah wajib supaya wuduk kita menjadi sah. Bermaksud, rukun-rukun wuduk ini wajib dibuat. Tidak boleh kita tinggalkan. Kita lihat tata cara mengambil wuduk. Yang pertama, bersugi. Kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. 4. Berkumur-kumur. 5. Memasukkan air ke dalam hidung. Keenam, berniat ketika membasuh muka. Ini adalah rukun yang pertama. Niat itu letaknya di dalam hati, tak perlu kita lafazkan. Yang ketujuh, membasuh muka. Ini adalah rukun wuduk yang kedua. Seterusnya, yang ke-8, membasuh tangan hingga ke siku. Ya, ini adalah rukun wuduk yang ketiga. Yang ke-9, menyapu sebahagian kepala. Dan ini adalah rukun wuduk yang keempat. Yang ke-10, membasuh telinga. Yang ke-11, membasuh kaki hingga ke buku lali. Baiklah murid-murid, ini adalah rukun wuduk yang ke-5. Yang ke-12 adalah tertib. Dan ini ialah rukun wuduk yang ke-6. Dan akhir sekali, selepas kita menyelesaikan anggota-anggota wuduk tersebut, diakhiri dengan membaca doa selepas wuduk berikut. Iaitu kita ulang lagi sekali sama-sama membaca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi murid-murid telah pun faham
mengenai tata cara mengambil wuduk. Sekian saja untuk tajuk kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.